Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali sama-samalah kita panjatkan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan usia sehinggalah ke malam ini insya-Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhi daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda di negara kita dan di seluruh dunia lah. Mudah-mudahan Allah Taala jauh kita daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Baik, jadi antara amalan ataupun doa yang kita boleh amalkan seperti mana yang kita duk dengar selalulah, doa Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim, dan juga doa Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wa sayyi'il asqam. Doa tu kita baca banyak-banyak lah insya-Allah. InsyaAllah, dan rajin-rajinlah ambil wuduk insyaAllah. Orang yang rajin ambil wuduk ni insyaAllah dia insyaAllah tidak dijangkiti lah insyaAllah. Baik, tuan-tuan puan sekalian, jadi malam ni kita akan sambung kembali dalam siri pengajian Iqra' ataupun ulang kaji Iqra', yang mana kita masih lagi dalam bacaan Iqra' 6 yang mana nak habis dah, last belakang-belakang dah, jadi tak berapa lain dah. Jadi insyaAllah kita habiskan Iqra' ni, kemudian kita cari kitab lain pula insyaAllah untuk sambung pengajian pukul 10 setiap hari, hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu. 4 hari lah, Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu, jam lebih kurang pukul 10 ataupun awal sikit insyaAllah kita akan buat siri pengajian insyaAllah, yang mana ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama kita isikan masa kosong kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang memberi manfaat kepada kita lah insyaAllah. Jadi baik, jadi pentinglah baca buku Iqra' ni sangat penting kerana dia melibatkan bacaan asas dan juga berkaitan dengan makhraj huruf, sebutan huruf dan sebagainya insyaAllah. Baik, jadi malam ni kita sambung muka surat 159. Malam ni kita sambung muka surat 159 lah. Baik. Baik, jadi tajuk dia masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu cara-cara waqaf, cara-cara berhenti bacaan. Itu maksud waqaf. Sebab ramai lagi di antara kita yang baca Quran boleh, hukum tajwid banyak tahu, tapi bila waqaf banyak masalah. Waqaf dan ambil semula tu masalah. Masalah banyaklah itu. Baik. Baik, jadi di sini dia kata matikan huruf selepas mat. Matikan huruf selepas mat, selepas huruf mat, dan baca panjang sama ada 2, 4 ataupun 6 harakah, yang kita panggil hukum mad arid li sukun. Sekali lagi, matikan huruf selepas mat. Selepas huruf mat tu kita matikan huruf selepas tu. Sekali lagi, kita matikan huruf selepas mat dan baca panjang sama ada 2 harakat pun boleh, 4 pun boleh, ataupun 6 harakat, pilih. Yang kita namakan hukum dia adalah mad arid sukun. Kalau terjemahan dia panjang baru datang kerana sukun. Jadi
panjang tu baru datang disebabkan sukun. Yang ini kita waqaf tu. Baik, contoh dia di sini. Salamun. Ni contoh dia. Salamun. Ni yang ni sebelum kita waqaf. Kemudian kita waqaf pada mim ni. Bila kita waqaf, dia jadi salam. Tu. Mim tu jadi mati. Mim tu jadi mati. Sebab ada juga yang waqaf dengan baris. Salamun. Salah lah. Tidak boleh waqaf dengan baris. Jangan waqaf salamun. Waqaf tu salam, matikan mim tu. Mim tu adalah huruf yang terakhir. Jadi sebelum dia ada mat, ada alif mat. Jadi kita matikan mim tu. Baik, bila kita matikan tu, maka di sini boleh baca 3 wajah, 3 cara. Sama ada 2 harakat salam ataupun 4 harakat salam ataupun 6 salam. Boleh pilih 3 wajah. Tu. Yang ni dipanggil nama hukum mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Nak kenal dia mudah saja. Kita waqaf pada huruf yang terakhir. Contohnya di sini mim, kita waqaf. Sebelum dia ada mad, sebelum dia ada huruf mad, di sini ada alif kecil. Jadi boleh pilih sama ada kita nak waqaf 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey, kemudian contoh yang kedua, yahura. Yahura. Baik, ini sebelum waqaf. Asal ada yahura, kemudian bila kita waqaf pada ra ini, maka automatik ra itu jadi mati. Sukun. Di sini dipanggil sukun arudi. Sukun yang mendatang. Nampak ada tanda sukun? Tanda sukun tak ada. Kalau ada tanda sukun tu dipanggil sukun asli. Tapi di sini tak ada tanda sukun. Tidak diletakkan tanda sukun, menunjukkan di sini sukun arudi. Sukun ni ada 2 lah. Yang pertama sukun asli, bentuk dia macam ni. Sukun asli. Yang kedua sukun arudi. Sukun arudi ni maksudnya kita waqaf bacaan. Automatik dia jadi mati. Mati tu dah dipanggil sukun arudi. Sukun yang baru datang disebabkan waqaf. Jadi apabila kita waqaf pada ra ini, automatik dia jadi sukun. Kemudian sebelum dia ada mat, iaitu waw mat, maka boleh diwaqaf dengan 3 cara. 2 harakat boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Yahur 2 harakat. Yahur 4 harakat. Yahur 6 harakat. Boleh pilih lah, boleh pilih. Tu cara dah. Ini dinamakan mat arid lisukun. Baik, contoh yang ketiga, rahimun. Bila waqaf rahim, tu matikan mim itu, matikan pada bacaan sebab dia tidak ada tanda sukun. Dalam Quran dia tak tulis macam ni, dia tulis macam ni. Dia tulis, bentuk tulisan dia macam ni dalam Quran. Jadi bila kita baca tu pastikan macam ni. Ni dalam Quran tulis macam ni. Jangan waqaf dengan rahimun, waqaf dengan sukun mim ni. Rahim, tu sebelum dia ada mat, iaitu ya. Jadi waqaf 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Rahim 2, Rahim 4, Rahim 6 harakat. Okey, boleh pilih lah. Baik, dalam Quran semua ada baris lah. Bila waqaf dia jadi mati. Baik, contohnya ni, ni. Fi sittati ayyam. 2 harakat. Fi sittati ayyam. 4 harakat. Fi sittati ayyam. 6 harakat. Waqaf pada mim, maka mim ini jadi matilah sebelum dia ada mat, iaitu alif mat. Okey, yang ni pula samalah. Yughshil lailan nahar. Yughshil lailan nahar. Yughshil lailan nahar. 2, 4 ataupun 6 harakah, boleh pilih. Okey, yang ni pula wasyamsa wal qamara wan nujum. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Okey, seterusnya
min kulli thamarat, min kulli thamarat, min kulli thamarat. Boleh waqaf dua boleh, empat boleh, ataupun 6 harakat. Di sini dinamakan mad arid, mad arid disukun. Tu. Baik, seterusnya waqaf pada nun. Maka nun ini matilah. Mati disebabkan waqaf. Bukan sebab ada tanda sukun. Di sini dipanggil sukun arudi, sukun yang baru datang disebabkan waqaf. Sebelum dia ada huruf mad iaitu ya. Jadi boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Fi dhalalin mubin, fi dhalalin mubin, fi dhalalin mubin. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okey, seterusnya ni. Mir rabbil alamin, mir rabbil alamin, mir rabbil alamin. Boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Okey, seterusnya wa ma kuntum tastakbirun, wa ma kuntum tastakbirun, wa ma kuntum tastakbirun. 2, 4 ataupun 6 harakah. Baik, seterusnya afala tattaqun, afala tattaqun, afala tattaqun. Okey, seterusnya lagi terus. Wa ma kanu mu'minin, wa ma kanu mu'minin, wa ma kanu mu'minin. Okey, seterusnya fayakhudhukum adzabun alim, fayakhudhukum adzabun alim, fayakhudhukum adzabun alim. Seterusnya kanat minal ghabirin, kanat minal ghabirin, kanat minal ghabirin. Dan seterusnya yang terakhir minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Boleh waqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakah. Hukum dia mad arid li sukun. Nak kenal dia mudah saja, iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir, iaitu di sini huruf sin lah. Sebelum dia ada huruf mad, iaitu alif mad. Bila waqaf tu boleh 3 cara. Sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Tu cara dah lah. Pastikan kita dapat baca dengan betul, insya-Allah. Okey, seterusnya muka surat 160. 160. Baik, masih lagi tajuk yang sama, iaitu cara-cara waqaf. Cara-cara waqaf. Waqaf ni maknanya berhenti bacaan. Berhenti bacaan. Tu waqaf. Baik, dia kata di sini matikan huruf selepas huruf ya. Matikan huruf selepas huruf ya dan waw sakinah. Yang mati lah, sakinah ni yang mati, yang bertanda sukun di sini. Kali lagi. Matikan huruf selepas huruf ya dan waw yang sakinah, yang sakin, yang mati, dan baca panjang sama ada 2, 4 ataupun 6 harakah yang dipanggil dengan hukum madlin. Madlin. Dia ada 2 huruf ya ataupun waw yang sakinah, yang mati ataupun yang sukun. Baik. Jadi kita matikan huruf selepas dia. Selepas ya dan selepas waw tu. Matikan. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 sama macam tadi. Okey, contohnya di sini asada khaufin. Bila kita waqaf khauf, khauf,
Khauf. Boleh berqaf 2, 4 ataupun 6. Matikan huruf selepas waw sukun ni. Ni waw sukun. Selepas waw sukun tu matikan huruf ni. Itulah maklin. Okey, boleh waqaf 2, 4 ataupun 6. Khauf, khauf, khauf. Tu. Wa amanahum min khauf. Syai'in, asal dia syai'in. Kemudian matikan hamzah ni. Sebelum dia ada ya sukun, ya sukun, ya sakinah. Di sini dipanggil maklin. Okey, kita cuba baca. Li'ilafi Quraisy. 2 rakaat. Li'ilafi Quraisy. 4 rakaat. Li'ilafi Quraisy. 6 harakat. Boleh pilih lah. Waqaf pada shin, sebelum dia ada ya lin, ya sukun, ya sakinah. Tu maklin lah ni. Di sini maklin nama dah. Hukum dia maklin. Okey, bawah ni. Falyabudu rabb hadzal bait. 2 rakaat. Falyabudu rabb hadzal bait. 4 rakaat. Falyabudu rabb hadzal bait. 6 harakat. Iaitu kita waqaf pada ta, sebelum dia ada ya sukun, ya sakinah. Di sini kita panggil maklin. 2, 4 ataupun 6 harakah. Wa amanahum min khauf. 2 rakaat. Wa amanahum min khauf. 4 rakaat. Wa amanahum min khauf. 6 harakat. Boleh pilih lah. 4 atau 2, 4 ataupun 6. Okey, yang ni pula itu kita waqaf pada fa, sebelum dia ada waw sakinah. Yang ni dipanggil maklin. Okey, hal lain pun semua samalah. Kita baca terus. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. 2, 4 ataupun 6 harakah. Kemudian seterusnya ini sama jugalah. Yang ni sama, kita baca satu sudah. Kita baca 6 harakat saja. Fa in kunna nisaan fawqa thnatayn. Okey, ini sama juga 2, 4 ataupun 6 harakah. Yusi biha audain. 4 harakat. Yusi biha audain. 6 harakat. Yusi biha audain. 6 harakat. Okey, ini bersama juga. Qul adzakarain. 2 rakaat. Qul adzakarain. 4 rakaat. Qul adzakarain. 6 harakat. Okey, ini pula. Au zid alaih. 2 rakaat. Au zid alaih. 4 rakaat. Au zid alaih. 6 harakat. Okey. Kemudian seterusnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. 2 rakaat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 4 rakaat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 6 harakat. Okey, seterusnya. Innahum kanu qauma saw. Okey, 2 rakaat. Innahum kanu qauma saw. 4 rakaat.
Innahum kanu qauma saw. 6 harakat. Okey. Yang terakhir, dzalika min anba'il ghaib. 2 harakat. dzalika min anba'il ghaib. 4 harakat. dzalika min anba'il ghaib. 6 harakat. Baik. Baik. Jadi rasanya untuk malam ni sekadar ini dulu. InsyaAllah jika panjang umur, InsyaAllah malam esok kita sambung lagi lah. Masa yang sama, iaitu lebih kurang pukul 10 lah, ataupun sebelum sikit, awal sikit, lebih kurang itulah. Baik, jadi InsyaAllah kita akan sesi ulang kaji Iqra' ni kita buat hari Ahad sehingga Rabu InsyaAllah, masa lebih kurang pukul 10. Yang ada kelapangan masa boleh join InsyaAllah sebagai ulang kaji bacaan kita. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik daripada sebelum ini InsyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham, dan yang penting dapat amalkan dalam bacaan seharian InsyaAllah. Jadi manfaatkan masa kita yang banyak masa kosong lah, terutama sekali PKP ni. Kes pun masih banyak lagi. Jadi manfaatkan masa yang terluang itu dengan perkara yang berfaedah. Antaranya kita mempelajari ataupun memperbetulkan bacaan Quran kita InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat Al-Quran di akhirat nanti lah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.